income from the business, apa dia buat? Commonly, dia perlu menerima lebih banyak bisnes, betul? And what will be happen if the TO only focus on accepting the business? Apa kesan dia? Long term. Dia akan jadi we are vulnerable to the claims kan? Lot of claims. Sebab apa? Dia generate income dekat sini, betul? Kalau dia fokus on the screening, kan? Ada accept business, ada exposed to the risk, dia reject. So, apa kesannya? Dia akan have a little bit issues on their income, betul? Sebab apa? Sebab bisnes tu kurang masuk. So their intention is for the as a commercial company, apa dia kan? To maximize their product, to minimize their cost, isn't it? But in order to have some considerations or have a balancing between the ideas to generating the income and to ensure that we can manage in terms of the risk fund, the bank negara approve the practice of surplus sharing. Betul? Previously, we only have a conventional practice on the surplus. Apa dia? Risk fund kita punya. Risk fund belongs to the participants. So, in case we have some surplus at the end of the years, kita kena bagi pada siapa? Distribute pada participant juga, betul? Duit kita kan nak share orang, betul? Share. So, in order to have some consideration pada business ni, sebenarnya kata kita kena bagi. Kalau TO fokus pada generating income daripada withdraw ni ataupun wakalah fee ni tadi, kita takut dia akan lose on the side of underwriting. Faham tak maksud saya? Kan? Betul tak? Faham tak maksud saya? Tak. Okey. Mana yang ada, macam mana takaful generate income? Dia orang Wakalah fee kan? Berarti 1,000 yang diterima, 20% from the contribution. Berapa dia dapat? Kalau RM200 dan berapa? 1,000 tu. Tak ada rasa kan? objektif. Dia generate income daripada sini kan? RM1,000 contribution. Contribution apa dia? Maksudnya yang kita bayar kan? Untuk cover kenderaan kita. Berapa kita bayar? Katalah 1,000. Biasa 1,600, 1,700 kan? 1,000. 20% from the contribution akan deduct as a wakalah fee. So sekarang berapa takaful company akan dapat? Duit RM200. So dia akan dapat pada bisnes lain juga. So sini adalah shareholder fund. Dekat sini income pada TO. Betul? Income ini. Sekarang pada prinsipnya, bila bisnes masuk, TO nak terima atau tidak bisnes tadi? Terima sebab apa? Dia masuk. Sebab dia memberi income pada TO. On the other side, takaful kena terima secara keseluruhan. Tak boleh. We must go through in terms of Contract. Agreement. syariah training, yes. But not only in terms of syariah training, in terms of the underwriting process. Betul? Memanglah bisnes tu besar, 5,000 ringgit, 15,000, 100,000 ringgit. But in terms of their some coverage and vulnerability or their potential to the risk, exposure to risk juga tinggi. Betul? Jadi, of course their intention to accept the business. Boleh tak dia buat tak tahu pada risk fund? Sepatutnya tak boleh lah kan. Tapi
dia akan ada satu, how we call it, satu dilema lah kita katakan. Tolak sekarang tak juga. Dia terima akan menjadikan risk fund. Betul? So we must give them for the win-win situation. Kalau risk fund okay, they write it in the right track. Maksud right track apa? Dia beri surplus. So kita give back something in return. Betul? Tahu tak maksud saya? So participan dekat sini sepatutnya surplus masuk ke participan. Jadi dalam perkara biasa, kenapa dia nak manage properly untuk just only to give the distribution pada participan, betul? Baik dia ambil ke sini supaya dia boleh bagi income pada dia. Tahu tak maksud saya? Jadi dia punya intention sepatutnya ada di sini. Dan dia mungkin lose dekat proses screening underwriting. Jadi apa yang negara perkenalkan adalah untuk why not kita try bagi satu konsep surplus sharing. So part of the surplus kita share dengan ni. Faham tak? Kita share, katalah kita ada surplus at the end of the year 10 million. So 40% of the 1 million, dia kata 1 million kan, 400k kita distribute into shareholder account. Balance 90% kita bagi pada distribute among participant. So ada sebab lah company nak jaga sini. Faham tak maksud saya? It's clear kan? That's why dia kenalkan what we call it as a modified idea ni, modified model. Kalau dulu dia guna conventional 100% daripada participant. So sini. So that's why we can see the historical of the surplus sharing, surplus distribution. Pre of the practice surplus sharing and post of the practice surplus sharing. So bila sebelum practice tu banyak fund-fund kita yang always apa kita kata defisit. Kan? Kita tak tahulah kita orang drive ke lose ke apa, management ke, kita tak tahu sebab apa, tapi itulah dunia reality. Tapi sekarang pun ada, tapi we can control lah. Sebab kalau dia buat defisit, dia dapat apa tak? Dia got nothing lah kan? And dia also need to give some financing to the fund juga kan? That's why negara kata kita bagi sikit. Kalau tak bagi, impact dia mungkin dia akan fokus on the generating income pada sini saja. So they will accept the more and more business. Kalau dia accept without the title, without the straight screenings, sini memang possible untuk dia dapat divisi. So apa? Dia bagi orang masuk tak screening kan? The level of the risk tadi, akhirnya apa dia? Within the years tu akan banyak screening sampai kita tak cukup risk fund untuk cover kita punya claims. Okay. Okay, ada soalan? Ada soalan yang akan benar kan? Any question? It's okay, tanya mana-mana area yang kita boleh. Ya? Boleh? Okay. For the TO. So TO is a second parties dalam kontrak kan? Dalam kontrak second parties. Memorinya bukan kita tanya saya pun tanya. Okay, the second parties dan apa dia? Next is the participants. Participants nota notes you boleh ada check di situ. Saya explain di sini ya. Person cover. Faham tulisan saya? Participant. Betul. Person cover. Person cover ni apa maksudnya? Orang yang kan? Person covered. It might be the same parties. For
it will be the different parties. So dia boleh dalam keadaan orang yang sama ataupun orang yang berbeza. Okay, next. What kind of case that will be the same parties? I give you an example. Mamat apply the takaful coverage of Musab untuk diri dia sendiri. Meaning that Mamat bayar RM, I give you an example, RM200. Dia ambil coverage takafuling investment. So dia in your mind, kalau dia ada takafuling investment, dia guna model apa? Mudharabah lah. Mudharabah. Sebab dia ada elemen investment sini kan. So they will get the coverage for the basic kan. Basic coverage dalam takafuling dia ada satu dipanggil debt and TPD. TPD apa? Total permanent disable. So it's around 300. apa? Around tengok ganda umur ni dalam 300k. Ini ada assumption lain lah kan. Ada kiraan lain, tapi around this. Dia antara kiraan dia adalah yearly payments minimum ya, bank negara bagi. Yang last kali saya ingat 70 years macam tu. So macam ni kiraan dia lebih kurang lah. Minimum dalam coverage tu 200 5 month. So apa? Ni darab 70. Ni minimum coverage. Faham maksud saya? Bayaran tahunan 70 kali ganda dengan minimum coverage untuk ni. Tahunan. Berapa? 168 ni minimum coverage dia. Tapi jarang-jarang orang letak minimum ni. Mana tak sub coverage ni tak boleh kurang daripada nilai ni. Bank negara kita. Dan dia akan naik mengikut masa. Macam mana bank negara kita ni? Cost of living. Tahu? Faham tak cost of living kalau untuk in order to survive kan? In order to survive throughout 3 years, 5 years tu berapa minimum wage yang kita kena ada? Tu bank negara buat satu prinsip ni, mungkin sekarang ni dah naik. Mungkin dia darab 100 ke minimum. So ada orang yang looking for the minimum coverage. Sebab apa? Mungkin dia nak the weightage go into investment account. Kan? Tapi tak available lah sebenarnya kalau tak kena. So at least we must have 350k coverage for the basic kan. Basic coverage. Saya tahu dia agak seimbang sikit. So meaning that if something happen to the Ali and so the Mamat, basic and debt sini kan, Mamat yang ambil untuk diri dia sendiri. So dia boleh nominate somebody untuk jadi sebagai siapa yang menerima takaful benefit payments. Dia boleh menerima anyone, anybody, dia families ke, friend, relative, anak-anakan dia ke, semua boleh. Okay, clear. In case of the same person, siapa lagi boleh dia bagi? Okay, Mama boleh cover for Family. lawan kan? Lagi siapa? Children, lagi Parents. lawyer, employee, kerja dan majikan, and then under dia his or her responsibility legally terbukti ya, dibuktikan itu adalah tanggungan dia. Anak jiran sekolah boleh cover? Tak boleh. Walaupun dia kita kesian, miskin macam mana pun tak boleh kita cover. Bukan kata tak boleh buat sedekah atau charity in case of takaful, but in order to control any fraud activities. So these four parties secara kesimpulannya kenapa
must have what we call as a insurable interest ataupun permissible interest. Permissible interest. Permissible interest. Apa permissible interest? Kepentingan boleh lindung, mesti ada. Sama juga on side of property, we must own the property. Kan, kereta kita boleh nak. Kita apa? Apa dia? House, kan? Belong to us, property tadi. Kalau kita tolong orang pun, kalau on-site dia property boleh. Tapi bagi dia duit. Tapi participant still the applicant, orang yang memohon. Ini kalau kereta adik awak kan, bolehlah kita nak jadi applicant untuk kereta adik kita, tak boleh. Sebab dia owners kan. Bagi dia duit, dia kena uruskan isu. Boleh ya? Sebab dia kena ada syubhat terus. Empat-empat batin dia mesti ada. So dia ada definition lah. Ada hubungan keluarga, kasih sayang macam itulah istilah dia. Supaya apa? Taklah senang-senang dia nak buat sesuatu yang menyebabkan dia dapat benefit of the takaful insurance coverage. Kalau kan dia dalam movie selalu gitu kan. Wah, dia ada coverage 10 million, 10 juta. And then who are the first suspect? Siapa orang yang dinamakan dalam insurance policy tu? Betul kan? Sebab apa? Sebab dia ada motif. Betul tak? Tapi kalau dia bersalah, boleh tak terima? Tak boleh. Isu dia. Tapi dia bukan faraid. Tak ada pewarisan pada orang yang membunuh kan? Ini bukan pewarisan kan? Pewarisan kan? Itu isu dia kan? Tapi dia ada beberapa legal activity yang menyebabkan halangan kontrak kan? Halangan kontrak. Okay, next. Is it clear? Okay, kalau dia cover wife side, wife dia sama juga. Publish ni, employee agree boleh. And then ada issues. There is a lot of cara issues juga kat sini. And it depends on the situation. I give you examples. Kalau somebody yang works in the, memang pernah berlaku lah kan, dia bekerja di kilang Kasper. Apa dia? Di Shah Alam kan? Saya pernah lah tengok satu kes lah. Dia ni orang Muslim, cuma Muslim berkahwin dengan satu India lah. Tapi India tu convert lah. Cuma India ni dia tinggal keluarga dia lagi kan? Betul tak? Tapi India tu bekerja di kilang Kasper lah. Dan saya pernah tengok lah suasana tu kan. Bila masuk rumah dia tu, dia ada lah patung depan kan. Cuma dia solat bilik dia lah. Nampak kita tengok tu macam pelik lah kan. Tapi kalau in case ada memang berlaku lah kerja kasut, dia memohon untuk dilindungi dalam syarikat takaful, kita terima? Kita terima dia. So kita tidak mengambil kira dia bekerja di mana lah. In the context of law gossip, kita tidak mengambil. Sebab apa? First, yes, cover dia self. Tapi the most important thing, kita melindungi dia punya keluarga dan keturunan. So this is the more important part lah. And then pernah juga in one case, one of the, bukan dia CEO kilang pun, tapi one of the financial institution kan. Tapi memang commissioner lah, memang dia sebut commissioner. Company nak cover for their CEOs, for CEOs ni. Faham tak? Jadi siapa yang sekarang ni applicant, participant? Company tu tadi. So itu dia check. Kan, memang confirm with contribution tu daripada non-commercial compliant business. Itu dia konteks yang berbeza lah kan. But it still depends on the decision in the level of syariah committee. In the level of syariah committee ya, kena clear. Bukan in the level bank negara. Berarti negara tidak meletakkan apa-apa parameter syariah dalam konteks permissible risk. Faham tak? In the context of permissible risk, negara tidak meletakkan apa-apa parameter. So,
the parameters in the assets and credits yang determined by the SASC apa dia? Security consoles, sahaja security tu tidak terpakai dalam promissory risk. Berbeza kan? So, satu digunakan untuk screen asset tu. Jadi kita tak boleh pakai untuk screen asset daripada risk. Dia berbeza kan? Sebab dia berbeza. Jadi clear? Ada orang kata kita kena ikut ni, tak boleh. Tapi in case of Syariah Committee kata kita ikut screen itu boleh. Tapi dia akan lose banyak business. Sebab syarat training yang tu dia sekarang ni level dia dah makin turun betul. Dulu start dulu 25%, sekarang ni saya ingat 5% saja kan. Kalau nak ikut kan ramai orang tak boleh lah. Betul. Sebab Takaful ni dia ambil as a lansa banyak kes. Contoh kan, for the general Takaful, dia ada derek premise kedai, bangunan dia jarang-jarang ambil satu-satu kedai. For the fire Takaful, dia ambil sederet terus. So kadang-kadang isu dia mungkin 4-5 kedai tu okey, satu pula jual pork. Kan, kedai rasa kan? Memang tu kedai runcit, kedai apa-apa, tiba-tiba satu kedai bakuteh. Tu yang dia kena buat exposure dan sebagainya. Itu yang susah sikit lah kan, dia punya screen. Okey, pasal tak ada apa kan? So dia, in term of coverage, kita tengok in term of coverage. For the different parties, kata dia ambil satu semamat, dia ambil coverage dia for their wives, Maimunah. Kan? Okay, in terms of coverage, Umar kata Alhamdulillah dia NTPD, dia ambil coverage 350. 350k ni adalah basic coverage. Boleh tak dia tambah additional benefit? Boleh. Apa yang additional benefit yang ada? Katalah tiba-tiba nak tambah rider accidents, kita nak tambah RM 70k. Apa kesan dia tambah situ? Sini harga kan tambah. Okay. Tambah RM 50. Faham kan? Faham tak? Insight dia. Dia memang macam tu. Dia macam kita order KFC pula. Kalau kita nak boycott dia kan. Dia ada basic kan? Saya dinner plate tu, bila tambah lagi, dia akan naikkan harga sini. Dia tambah coverage ni. Dia tambah pula critical illness. Kata nak ambil coverage critical illness, berapa? RM 50k. So dia mungkin tambah sini RM 20 Saya assume lah dia ada di table. So agent akan masuk dalam form, dia tekan nombor awak, dia akan nampak tambahan harga. Okay kan? Sebabkan pertambahan coverage. So the most important part, in the situation of different parties, in the one Takaful contract is we call it as a waiver. Pernah dengar waiver? Tak. Pernah dengar kan? Apa guna waiver? If something happen to the participant yang membayar, waiver akan cover. Waiver ni apa? Waiver ni menghilangkan, kita kata kan? Menghilangkan bayaran bayaran. Sekarang kita bayar apa? Tadi 200 dah tambah-tambah semua ni, masih tambah pula waiver. Waiver ni diikut apa? Semakin tinggi contribution kita, semakin tinggi lah waiver, sebab dia yang akan membayar contribution. Basically, faham tak? Masalah waiver. Katalah ni kan kita assume lah waiver yang mungkin dalam RM80. So sini tambah RM80. So total apa? RM350. Lebih kurang kan? Tapi saya ingat lebih murah lagi boleh dapat. Mainkan mamat ni umur dia baru 25 tahun. Dia boleh dapat lebih murah. Kita assume lah boleh dapat murah lagi. Semakin tua mamat ni semakin mahal lah. Ya? Kita assume dia saja nilai. So on the calculation side bukan kerja kita. Actuarial kan? Actuarial science. Underwriting di fakulti sains.
Okay, 320 GB. So apa guna waiver ni? Something happen. Katalah Mamat ni kalau mati sampai sudah lah kan. Kalau katalah dia didapati MC 3 bulan. So for the next 3 months contribution cuma. Bukan contribution. Waiver akan membayar contribution 350 ni for the next 3 months. Faham kan konsep waiver kan? Sama juga orang yang dia attach waiver dalam medical card dia. Once dia ambil medical card untuk diri dia sendiri, once dia detect cancer, so kalau medical card dia akan cover dia punya penyakit cancer kan? Dan bayaran next medical card dia jadi cuma. So dia tak berbayar medical card dia. Ada waiver. Sebab waiver dia membayar untuk medical card dia. Sebab dia ambil medical card untuk melindungi diri dia sendiri. Okey. Faham? Contoh lagi doktor, kita ambil untuk anak. Kalau apa pergi pada si ayah tu, anak tu free sampai 25 tahun. Waiver ni. Itu dalam produk apa dia? Child education. Ataupun produk ni lah kan dinamakan ni. Cuma there is a question. Some agent dia tak faham. So dia offer child education product to the father. Mana priority kita? Takaful investment untuk melindungi ayah dia atau melindungi anak dia first? Ayah dia kan? Sebab kita nak apa? Sebab kita nak duit tu serta-merta. Sekiranya berlaku something pada ayah dia, na'udzubillah. Bukan kita nak bila dia dah mature nanti, nak mesti kan? Sebab masa tu terlalu panjang untuk dia dapat duit tabungan tu. Faham tak? So kalau agent tu faham, dia akan offer tu dulu. Dan ayah dia dah ada coverage yang betul-betul bagus, 100k ke 1 million, baru dia offer child education. Betul? Tengok kalau agent rata-rata nak offer child education kita, maknanya dia sama ada dia new agent ataupun non-committed agent, tak ada training. Kan? Dua tadi. Okay. Ini question, soalan lagi untuk pihak yang berbeza. Berkaitan dengan coverage yang melibatkan kematian sebagainya, selalu dia menggunakan istilah takaful hibah. Sedangkan konsep takaful yang untuk ini bukan hibah. Maksudnya bila berlaku kematian tak diwariskan. Apa istilah penggunaan takaful hibah? Okay. If the agent give the right product, is okay to apply the ideas on the takaful hibah. The right product kan? Nanti kita kan, lagi kita tengok the right product. Tapi kalau dia kata takaful hibah, but dia tick in the column wasi, kan? Salah lah. In the column wasi. Sebab dia ada beberapa konteks pembahagian yang dia boleh bagilah. Kalau dia kata hibah, dia tick dekat wasi. Ada dua agent yang saya tegur, siapa pergi wasi. Kalau dia bagi saya wasi, adakah is a sole beneficiary or not? Bukan sole beneficiary kan, kalau dia tick pada wasi. Nanti saya terangkan tadi. Dia akan nampak punya beza. Good question kan? So in order to attract, dia akan guna istilah wasi. Apa ni? Takaful hibah. Sebab non-Muslim pun dia banyak ambil bagi. Sebab tu non-Muslim banyak ambil takaful hibah. Takaful hibah ni quite special. Kita boleh bagi pada siapa yang kita nak. Sebabnya saya ada follow beberapa ustaz yang mengajar faraid. Dia kata tak boleh. Dia kata ada isu dari segi teknikal lah, dari segi agent tu saja pun dah penggunaan istilah takaful hibah tu pun tak betul lah. Okay, tengok dulu. There is a argument among scholars. Tapi hibah tu sendiri dah binding by the law. Jadi bila binding the law, so they close the door of the process of ijtihad tu dah tertutup lah, pintu ijtihad tu. Kita tengok nanti argument berlaku, dia akan ada dah balik kan. Jadi sebenarnya tujuan dia adalah untuk protect waris sebenarnya. Tapi kena betul-betul jadilah kan bila menggunakan produk.
dikenalkan around 2009 gitu. Dah ada company offer dah. Dia basically is based on the contract contract at 1960. Tapi dia tak ada binding by law lagi. So ada company yang berani, ada company yang tak berani nak apply conditional hibah. Itu dipanggil conditional hibah lah. Istilah dia kan. Okay, itu for beneficiary. So dia ada satu istilah dinamakan sebagai beneficiary. Apa dalam bahasa kita apa dia? Penerima manfaat. Okay, in the context of beneficiaries, there is a different practice lah. Banyak lot of practice yang berlaku lah dengan begitu. Cuma in the context of beneficiary ni kita selalu sebut in the context of apa dia? Organizations or macam amanah raya ke, lagi apa? Trustee ke, majlis agama ke, we call it as a beneficiary. Faham tak? Dia institution. Tapi kalau kita nak kata beneficiary pada individu, betul tak? Penggunaan literally dalam maksud, betul? Minimum manfaat. Tapi dalam dokumen tu selalu guna beneficiary refer to the institution. Yeah? I'll give you an example. Let's say we have a government now, MRTT. Apa MRTT? Mortgage System Backup. Okay. Kata Mamat tadi kan, dia ambil financing, home financing untuk rumah dia. Dia beli rumah 500k. So plus dia punya profit rate apa semua, almost 1 million juga sebenarnya, 1.1 million dia tu. Kan? So katalah dia bayar rumah dia. So coverage rumah is up to 30 years. Kata dia dah bayar up to 20 years. So balance hutang dia berapa? Kita assume lah it's about 300 ataupun 400k. Kita assume lah, lebih kurang. Katalah berlaku something pada tahun ke-20 dia membayar. Alhamdulillah lah. Dia debt atau DPD. Sama juga. So apa yang berlaku? Rumah tu dia kena bayar lagi tak? Tak. Bank akan membayar. So MRTT akan membayar ni pada bank. So bank as a beneficiary. Terima manfaat. So hutang jadi rumah tu jadi percuma lah. Dapat pada waris dia. Pernah dengar? Sebab tu dipanggil mortgage reduce term takaful. Rumah gadai janji berkurang. Apa istilah dia? Mortgage reduce. Beli saya lupa. Mortgage reduce tempoh gadai janji berkurang. Maksudnya coverage tu dia berkurang based on the balance of the financing rumah tu. Dia selalu dia suruh attach lah with the syarakat mutanan kisah ke apa-apa produk tawaruk ke produk tadi kan, mesti attach. Okay. Ada juga bank yang dia kata, oh it's up to you, but you must send us a document, a proof that show you have a some coverage. Ada juga. And then bank pun datang lah satu agent lah kan, pandai-pandai agent ni come out with the MLTT. Sampai ke sudah orang tak tahu apa benda lah MLTT. Sebab this kind of product memang tak exist dalam pasaran. Dalam market actually ada tak bank, tanya bank ada tak produk itu? Tak ada produk. Sebab apa? Ni produk ni agent yang package kan. Agent yang make up dengan produk. Jadi bagi dalam bentuk takaful tadi. Kan yang saya bagi tadi. Tapi suit with the coverage lah. Katalah coverage ni 1.1, dia bagilah at least 800 ke 900 kan coverage. So letakkan one of the beneficiary bank, tapi pada baki pinjaman saja. So ada side tu dia bagi pada keluarga dia, ahli keluarga dia sebagainya. Betul? So katalah hutang 400,000, coverage 900,000. So dia ambil 400,000. And ada 500k tadi distribute amount dia nomini.
yang penerima waris. Is it clear? So namakan MRTT. So there is a different pro and cons between these two product. Kalau sini bayarannya agak murah, di sini agak mahal sikit tuition, but it doesn't have any cash. In the product of MRTT, dalam produk MRTT akan ada cash sebab dia ada investment side. Okay, jelas? Any question? Kan jelas kan? Tapi produk ni kalau you tanyakan bank dia kata sampai sudah bank yang tu tak ada produk. Dia pun selalu agent kan, selalu guna. Nah, agent akan guna istilah ni kan. Dia takkan free rumah tapi dia kena untuk cover rumah daripada life insurance, life takkan free tu lah. Itu pun kira at least lah. Macam ataupun tidak lah, ada usus penipuan tu. Tak ada kalau dia transparansi. Dia kena terangkan pada dia. Kalau dia transparansi sebab everything about the contract clear. Tak ada elemen melibatkan tu penipuan ke tak ada. Sebab statement dalam nomination pun sama. Dia boleh letakkan statement baki tu. Ya? Tak ada isu. Tapi dia mesti present. Even though kalau dia jual produk MRTT pun dia tak present, dah jadi tadlis dan sebagainya kan. Dia menyuruh information tadi. Daripada produk, tapi maknanya bukan bergantung pada produk lah dalam konteks risk presentation ni, tapi pada wakil dan parties yang involved lah dalam kontrak tu. Okay. Apa tadi soal? Next. Okay. Tengok So there is a three parties yang terlibat dalam nomination. Satu, we can nominate as a wasi, second as a trustee, and third as a hibah receiver. So nanti baca lah detail So saya explain dulu. Bukan wasi. Most of the agent, itu masalah dia. Dia kata hibah, but when dia tick on the contract, dia tick pada kotak wasi. Kesan dia sangat besar. Contoh katalah Mamat tadi memberi wasi pada dia brothers, his brothers. Katalah dia bagi pada adik dia mana ni adik Mamat ni kan dia bagi coverage. Mana coverage ni? Coverage katalah 1 million dia bagi kan. 1 million pada mana. Kalau mana ditandakan sebagai wasi, dalam tu dia ada macam ni. Kalau dalam form tu dia macam ni, dia ada names, dia ada IC number penerima laporan. Dalam form yang sekarang sama, cuma dia klik, dia scroll down, kita klik situ kan. Tapi saya cerita dalam kotak ni. Relation, and then dia ada percentage. Percentage tu dia letak kotak macam ni. 1, 2, 3, 4, 0. Kotak So, pada tanda ni, how many people yang kita boleh nominate? 5. Pada kotak. Sebanyak mungkin yang kita suka lah. Kan, tapi biasa dia bagi limit, dia letak limit, dia letak dalam 4. Nak tambah lagi attachment. Faham tak? Dia boleh namakan 100. So 100 orang boleh menerima. Anybody? Anyone? Boleh. Dia boleh bagi orang. Tapi must through the hibah contract. Boleh So kalau kita tanya sebagai wasi, dia kata mana dia bagi pada ni sebagai wasi. So berarti mana kena implementkan apa yang sepatutnya. Kalau dah Mamat pernah sebut, dia kata nanti dia namakan ni sebagai 1 million. 1 million kan penama. So dapat ni, berbeli saja, berbeli sebut dapat ni hang ambil 100,000. Balance 900,000 bagi pada anak dia sama rata. Contoh. So mana bertanggungjawab untuk bagi pada berbeli. On the side of enforcement, tak ada. Dia once dia bagi, dia tak beritahu. Tapi anak-anak dia boleh cabar tak? Untuk menuntut hak dia. Boleh. Sama juga yang kalau USP melakukan ini kan, orang timur ke USP.
Kemudian dia belanja habis semua. Dia kata dia beli. Kan? Sebab isteri ada wasi. So SP tak mengenalkan hibah. Saya fight dia 2-3 kali. Saya kata bagi hibah kan. Sebab banyak isteri yang keluar daripada rumah. Sebab dia tak boleh nak pertahankan rumah tu kan. Sebab orang yang pertama itu dia dapat dapur je. Kan? This is a real case. Saya kata bagi hibah. Bagi hibah orang lain tak bercabar. Dan dia tak nak situasi. Jadi kena bagilah bagi kan. Kalau dia menuntut secara faraid, tuntut. Kena bagilah secara faraid. Cuma there's the argument lah. Mark scholars whether we can categorize the tanggung jawab as a faraid ataupun tidak. Sebab faraid diterima semasa hidup ataupun Mati. definisi harta yang perlu difaraid kan? Mati yang tinggalkan. Semasa hidup. Masih hidup. Betul. So in the context of tu kita tidak tertanggung. Tapi there is a argument among scholars. Ada scholar kata dia membuat kontrak semasa hidup. Kan? So dia kata begitu. Tapi in the context of takaful tidak mewajibkan perkara itu. Okay? Sini. So dia tak ada sole beneficiary kat sini. Mana kena implement apa yang menjadi liability terhadap kontrak. Keluarga sama rata sama rata. Boleh kan? Wasi ni dia perlu menjalankan wasiat dalam konteks lain. Tapi dari segi kalau kita kata wasiat, isu pula orang kata ahli waris tak boleh terima. So dia bukanlah wasiat dalam konteks yang diwasiatkan secara bertulis dan sebagainya. Tapi wasiat ni perlu dibuat apa yang diharapkan oleh Jadi pemegang amanah. bukan amanah lain. Nanggung risiko. Okay. Pemegang amanah ada kategori trust. So dia ada wasiat dan trust. Okay. Bila trust ini diperlukan? Bila semua penerima adalah di bawah umur 16 tahun. Ataupun ada portion 15 tahun. Seorang saja. Contoh kita letak 3 orang, satu saja di atas umur tak boleh trustee. Kita letak 2 orang kan, 50%, 2 parti, satu up to umur dia dah 25 gitu. So dia tak boleh trustee. So balance 500,000 perlu trustee. Trustee dilantik pada yang ni. So apa trustee? Dia boleh menggunakan untuk keperluan beneficiary di bawah risiko tadi, ataupun sekadarnya untuk diri dia. Sekadar dia untuk diri dia, kalau dia duduk rumah tu, so dia boleh duduk sekali, anak duduk sekali. Kalau beli kuih raya untuk anak tu, dia boleh makan kuih raya sekadar. Dia ada isu yang saya cerita kat awak. Satu isu yang most viral dalam negara kita. Kalau ingat kes dia lah. Dulu saya tak ingat dah tahun bila, tapi taklah terlalu lama, tapi sebelum PKP. Ada satu insiden Pajero, insiden video. Pajero insiden video. Dia meninggalkan, dia suami isteri, maksud kejadian 3-4 pagi lah. Suami isteri dan dia meninggalkan anak 3 orang atau 4 orang. Dan dia meninggalkan lebih kurang 3 juta bagafu. Banyak, 3 juta, 2 juta macam tu lah. Tapi model wajib dia. Dan dia diterima oleh trustee. Trustee saya tak ingat lah, adik pak dia ke adik dia. Pada salah selamat lah. Dan kejadian pun netizen dia detect kan. Sebab dia isu kemangan yang besar. Jadi orang memerhatikan anak dia ni tadi kan. Dan dia ditangkap bila, bukan ditangkap lah kan. Netizen tengok satu, dia memakai, trustee tadi memakai satu bag, handbag yang dilambak lah. Dan dia telah membuat majlis perkahwinan dia secara grand. Suara. Tapi dia kata dia telah tanya mufti, adakah dia boleh menggunakan manfaat? Mufti kata betul lah, sekadarnya. Tapi dia tertinggal kata sekadarnya. Dan tambah lagi yang sepatutnya dijaga tu telah dijaga oleh orang lain. Kan? Awak pernah dengar kan isu Aaron? Kemudian dia tanya balik pada tu, Aaron mesti kata itulah sepatutnya. Kan? Jadi dia tidak ada hak untuk dekat situ. Okey. Itu trust. Ibah receiver je lah. Ejen tak kafir yang selalu buat.
Kalau dia ditanda, sini ada kotak kan. Satu kotak dia tulis wasi, trustee, hibah. So kita tick lah. So once tick pada hibah dan dinamakan isteri dia, contoh kan 1 million. So 1 million ni akan dapat sole beneficiary pada isteri dia. Dan hibah di sini is a strong contract. Awak tengok schedule 9 ini susah tu tahu tepi. Kontrak ni tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah. Kalau kita buat bayar untuk dicabar tu buat duit. Nak buka kes hanya 300 je. 300 ke 800 kan. Itu baru nak isi form lah. Lepas tu masuk appoint lawyer apa semua, itu saja saya ingat 7-8 ribu dah kena lah. Apa masa. Sebab dia memang dah cakap tak boleh. So banyak isu berlaku. Bila dia nak serahkan cek tu, abang import dan ambil. Kena farahi dulu. Kan ada tak kesan pada tu? Suruh mas kira. Ada kesan. Ambil lah, dia ambil, ada yang koyak cek macam-macam. Dia tahu lah kan. Tak boleh buat apa. Memang 1 juta ni adalah untuk isteri. Sorry. Jadi ini yang ejen selalu beritahu apa. So 1 juta ni dapatkan hak rumah dia. Contohnya katalah rumah set dia RM 60K. Mungkin dia ada hak dia harta pencarian dia 300K. Faham kan harta pencarian kan? Harta pencarian ni tidak pernah dibincangkan dalam kitab turas. Betul? Tidak pernah dibincangkan dalam mana turas. Cuma dia disebut oleh Syah Ahmad Al-Fatani, di negeri kita ini kan ada cara yang dibahagi dua. Lebih kurang macam itulah statement dalam bahasa Melayu yang ditulis dalam syarah. Jadi Syah Ahmad Al-Fatani memakai al-adah mahkamah ni. Kan mahkamah dia Arab lain kan budaya dia. So once kita tengok kan bagaimana bapa saudara Nabi tu, dia marah Nabi tapi ada wani orang Muslim Rasulullah tu. Tak wani kan? Dia tetap pertahankan saudara dia. Takkan biarkan Rasulullah ni apa sampai tak dijaga dan sebagainya. Sebab itu adalah culture di negara Arab dan dia tak perlukan jihad ni. Tapi kita wujudlah pencarian dia. Tujuan nak pertahankan hak-hak wanita ni daripada budaya kita yang tidak kurang bertanggungjawab. Dia terima hak dia sebenarnya dalam faraid, tapi menerima hak dalam faraid ni berarti apa? Kita juga menerima tanggungjawab kita sebagai orang menerima hak. Berarti kalau dia terima abang nakkan dia mesti memastikan anak saudara dia ni apa dia sekolah berapa sebab dia menerima hak daripada abangnya. Itu maksudnya. Tapi orang ni terima duit betul tu? Dia buat tak tahu. Jadi siapa kata ni mengemukakan hadis ini berdasarkan beberapa nas yang berkaitan dengan keadilan ni. Kan? Soal-soal keadilan, soal-soal hak dan sebagainya, maka kita berkenan. So dekat sini mungkin 300,000 dia boleh challenge. 300,000 dia dapat hak faraid dia kat sini. So mungkin masa-masa semua dia perlu membayar sekitar 180,000. So dia ambil daripada 1 million, dia bayarlah 100,000 cash pada penerima hak. Dia boleh dapat hak rumah ni sebelum ni. So ejen akan ajar macam tu lah. Macam mana nak pertahankan rumah tadi. Terutama pada yang tidak ada anak lelaki lah kan. Boleh? So ada 3 kontrak ni dengan 3 implikasi undang-undang yang berbeza. Boleh? Okey. Ada soalan? Okay, ini question.